Okey. Okey. Dalam masa yang sama, boleh tak saya nak minta anda tolong share live kita malam ni, tolong share dan juga tolong tag ahli keluarga anda, tag saudara mara, tag rakan-rakan dan sesiapa sahaja yang anda kenal. Okey. Tag semua share dan juga tag supaya lebih ramai lagi yang akan dapat ilmu dan juga manfaat daripada seminar kita malam ni. Okey, tolong share banyak-banyak. Tolong share, tolong tag kawan-kawan, saudara mara, mana-mana yang kenal kan dekat FB tu kita tag je. Okay, biar semua nampak kita punya live malam ni, okay? Alright. Okay, saya tengok sekejap Okay, terima kasih. Tolong share lagi, tolong share. Habibah Muhammad, saya dari Kuantan. Terima kasih. Okay, tolong share ya, tolong share lagi, tolong tag kawan-kawan. Okey. Assalamualaikum Tuan Muhammad Hafiz Fahmi. Waalaikumsalam. Okey. Okey, Mama Aizah Hassan pun ada, mentor saya ni. Masya Allah, hebat. Terima kasih Mama. Okey, minta tolong. Hai Cikgu Mira. Hai Fazlin Abbas ni. Malu lah bila ni. Apa ni? Puan Fazlin komen. Hai. Culin masih dia hebat kita ni. Okay, hadir dari dalam kereta on the way balik rumah. Masya Allah. Dalam kereta pun boleh kan ni tengok live. Puan Irma Sobri juga hadir dari dalam kereta. Terima kasih Puan Irma. Okay. Okay, dah banyak dah kan? Okay. Sementara tu jangan lupa share. Teruskan share. Teruskan tag kawan-kawan anda. Okay. Kita bagi ramai lagi masuk ni untuk tonton FB Live ni. Okay, sebab apa? Sebab nanti pada penghujung FB Live ni nanti kita akan ada lucky draw. Okay. Lagi ramai yang tonton live kita, lagi mahal hadiah lucky draw yang kita akan bagi. Okay, ajak lagi ramai-ramai untuk tonton live kita. Okay. Terlebih dahulu, okay, izinkan saya perkenalkan diri saya. Okay, saya Nur Masmira atau lebih dikenali sebagai Cikgu Mira. Okay, saya merupakan One Star Founder Master Dealer Public Gold. Saya mula berkecimpung dalam dunia emas ni dan aktif mendidik orang ramai simpan emas sejak 2015. Culin, saya live dari Kuching untuk support Cikgu Mira. Terima kasih Culin. Okay. Tapi malam ni bukan saya yang akan kongsi ilmu tau. Saya akan jemput sahabat dealer dari tim saya juga iaitu tim Cikgu Mira untuk sampaikan ilmu. Siapakah beliau? Tunggu nanti saya akan umumkan ya. Okey. Lagi saya nak ingatkan ya, tolong share banyak-banyak, tolong komen banyak-banyak. Komen pun penting tau. Tolong komen banyak-banyak. Mana tahu ada peluang dapat lucky draw nanti. Okey. Okey, saya juga nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan supaya register di link Amazing JE24K ada tertera tu. Okay, register dulu bagi melayakkan anda untuk join lucky draw. Okay, register dulu untuk melayakkan anda untuk join lucky draw. Okay, pagi semua, pagi. Inilah apa? Tagline Amazing JE24K, tak kisahlah pagi ke petang ke malam ke, kita memang guna pagi. Maksudnya semangat pagi, okey. Sentiasa bersemangat pagi. Pagi-pagi kita semangat kan, okey. Okey, kepada yang dah register, tolong komen, dan yang mana belum, sila register sekarang. Nampak tak ada link untuk register kan? Okey, sila register sekarang, tolong register. Yang dah register, tolong komen. Dan sila komen dan okay, kita bagi masa untuk sahabat kita register dulu. Okay sambil-sambil tu register, lepas tu share dekat
Facebook kita, share dekat mana-mana group, okay? Lepas tu tag sahabat-sahabat kita, tag ahli keluarga kita, okay? Mungkin ramai lagi yang tak tahu tentang ilmu simpan mas ni, memang ramai lagi yang tak tahu kan. Jadi kita bagi peluang orang lain, sahabat kita untuk dapat ilmu juga malam ni. Teruskan share, teruskan tag dan teruskan komen. Okay. Sebelum saya jemput speaker kita malam ni, ingin saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan semua supaya beri perhatian sepenuhnya. Sebab apa? Sebab lepas habis seminar ni nanti, kami nak anda share 5 faedah yang anda dapat daripada seminar ni. Share 5 faedah dalam dekat Facebook anda. Beserta hashtag AmazingJE24K dan juga hashtag seminar tim Cikgu Mira. Ada 2 hashtag penting. Share 5 faedah yang anda dapat daripada seminar ni. Lepas tu beserta dengan hashtag AmazingJE24K dan hashtag seminar tim Cikgu Mira. Panjang sikit kena ingat. Ingat nanti lepas habis seminar ni kena share dekat Facebook anda. Kongsikan, tulis apa yang anda dapat daripada seminar malam ni. Okey, tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Tuan Abdullah. Ni yang saya jemput dealer daripada tim saya juga. Tuan Abdullah untuk berkongsi ilmu. Dipersilakan Tuan. Okey, maaf. Termute. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Seperti mana yang Cikgu Mira dah katakan tadi, hashtag amazing team JE24K adalah pagi kerana kita semua sentiasa semangat. Kerana otak kita sentiasa berfikir apa yang kita nak buat esoknya. Bukan setakat esoknya. Lagi 1 minit apa kita buat, lagi 2 minit apa kita buat. Itulah semangat yang kita ada. Jadi insyaAllah hari ini kita akan bukanlah nak mengajar ke apa ke, tapi kita hanya berkongsi ilmu sahaja. Kita macam ibarat macam sembang santai sajalah. Jadi tak perlu stres-stres, tak perlu risau. Kalau nak tanya boleh tanya, saya akan bacakan terus komen-komen ataupun persoalan-persoalan. Jangan risau. Anda semua akan dilayan pada malam ni. Okey, jadi insyaAllah pada malam ni seperti mana yang kita tahu, insyaAllah malam ni saya nak kongsikan tentang matlamat simpan emas. Jadi insyaAllah boleh tim saya punya slide. Terima kasih semua yang datang. Saya ada baca daripada Sabah, daripada Singapura, ada yang daripada dalam kereta. Masya Allah. Terima kasih kerana support. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat saya berada di bawah tim Cikgu Mira dan di bawah mentor proven Mama Azizah Hassan yang banyak memberikan input-input ilmu-ilmu, semangat. Dan sebab simpanan emas ni tanpa ilmu akan lemas. Dia nama dia emas, tapi kalau tanpa ilmu dia akan lemas. Waalaikumsalam. Nur Afizah Abdul Ghani. Terima kasih support. Share. Share kan. Kita kebaikan ni share. InsyaAllah. Kita tak tahu siapa yang akan dapat ilmu tu. Betul, semangat pagi. Tak kisahlah malam ke, tengah-tengah malam ke, sentiasa pagi. Baik, jadi insyaAllah kita akan teruskan pada malam ni adalah do you know, adakah kita semua tahu tentang matlamat simpan emas ni? Kadang-kadang kita tahu tapi kita lupa. Siapa yang dah tahu tu share kat orang yang belum tahu. Jadi insyaAllah kita teruskan. Sebelum kita teruskan, saya nak kita fokuskan. Wah, terima kasih Mama. Susah daripada dalam kereta support. Terima kasih Mama. Jadi insyaAllah kalau kita tanpa fokus nanti kan pening pula kan. Apalah yang Abdullah ni share. Okay, jadi topik yang saya nak sharekan ni adalah ada 4 topik. Terima kasih Kak Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengenalan. Yang pertama pengenalan tentang diri saya lah. Tak kenal maka tak cinta kan. Kalau tak kenal nanti siapalah dia ni. Kang tak best. Jadi kenal lah dulu ya. Okay. Yang kedua adalah teknik pengurusan kewangan. Yang ketiga saya akan terangkan salah faham tentang emas. Yang keempat adalah matlamat simpanan emas.
Jadi insyaAllah kita teruskan tentang pengenalan. Okey, latar belakang saya, nama saya Abdullah bin Syuib dan saya ada channel Telegram ataupun kalau di Instagram, kalau dalam emas saya dikenali sebagai Baj Celik Emas. Saya merupakan aktif normal dealer dan introducer pembimbing emas PGBO, PG Group dan nombor telefon saya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi insyaAllah dan latar belakang saya merupakan lepasan ijazah Universiti Muhammad 5 Maghribi, jurusan Quran Sunnah. Saya grad tahun 2020 lah, waktu pandemik kan. Jadi sekarang saya kerja kontrak di Pejabat Baitul Mal Negeri Sembilan dan Alhamdulillah dalam masa yang sama selain daripada saya aktif dalam simpanan emas ni, saya juga ada syarikat sendirilah. Saya menjual produk tapi bukan saya yang hasilkan produk tu. Oh, terima kasih. Bukan saya yang jual produk lah, bukan. Maksud saya bukanlah menghasilkan produk tu. Saya hanya jualkan saja. Tapi syarikat saya berdaftar di SSM lah. Jadi jangan risau, saya bukan scammer. Okey, jadi insyaAllah itu saja pengenalan. Dah bercinta dengan saya belum? Sebab kena cinta dengan saya dulu baru saya boleh teruskan. Cuba komen sikit. Dah kenal saya belum? Waalaikumsalam. Terima kasih. Jemput. Cuba komen sikit. Dah kenal ke? Kenal. Cuba komen kenal. Barulah kita semangat sikit nak share ni. Kalau tak kenal ni, susah ni. Terima kasih cikgu. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Baik, kita akan teruskan. Terima kasih Muhammad Aris. Baik, insyaAllah kita akan teruskan. Baik, inilah topik pertama kita. Terima kasih. Teknik pertama kita adalah teknik pengurusan kewangan. Kebiasaannya kita akan gagal. Kalau kita gagal dalam pengurusan kewangan, dia akan susahkanlah. Ikutkan statistik kerajaan Malaysia pada tahun 2021-2022 sahaja, sebanyak 71,000 lebih kes penceraian disebabkan apa? Hanya satu saja, iaitu masalah kewangan. Bayangkan 71,000 sahaja. Banyak tu kan. Jadi malam ni insyaAllah kita akan cuba, bukanlah malam ni seminar tentang kewangan. Kalau seminar kewangan boleh pergi ke seminar lain. Cuma hari ni kita hanya sharekan supaya kita buka minda kita. Kita buka minda kita supaya kita tidaklah terjebak, kita taklah jatuh dalam masalah kurangnya pengurusan kewangan. Ya, sebab apa? Kita kena jauhkanlah. Kita kena kurangkan kes tu. Sebab penceraian ni adalah satu-satu kes yang sangat-sangat sedih lah. Jadi untuk mengelakkan tu kita tambah ilmu lagi. Kita kena gairah. Gairah dalam menuntut ilmu. Jadi mari kita tengok apakah salah faham pengurusan kewangan yang kebiasaannya kita laluilah. Iaitu saya buat kepada ada 5. Iaitu yang pertama, kebiasaan kita apa? Selagi ada duit boleh shopping. Itulah macam saya yang golongan muda ni pun saya macam tu. Sebab saya rasa macam bila nak shopping tengok duit, ada lebih boleh beli. Bila tanya orang kedai, kebiasaannya lah kalau kita pergi mana-mana kan, pergi McD ke, pergi mana-mana ke, nak tak tambah ni, tambah RM1 je. Bila kita tengok, ada RM1 ni, beli. Tiba-tiba bila kita nak keluar, dah tak ada duit dah. Nak isi minyak ke, apa ke, dah tak ada dah. Jadi sebab apa? Kita akan rasa macam selagi ada duit tu, bila niat nak belanja, gairah nak belanja tu, tengok ada duit, belanja. Tu antara salah faham dia lah. Yang kedua, ni lagi berbahaya lah. Iaitu tiada duit, tidak mengapa, benda boleh pinjam. Kan? Kita rasa, tak ada duit tak apa, benda boleh pinjam. Si A tu banyak duit, pinjam je lah. Itulah kesilapan yang sangat besar lah. Kita rasa meminjam tu boleh selamatkan kita. Sebenarnya meminjam tu lagi menjeratkan kita. Jadi bahayalah. Dan yang ketiga adalah melabur tanpa ilmu. Melabur itu berbagai lah. Ada labur dalam emas, ada labur dalam saham, ada labur dalam share dan sebagainya. Jadi kalau kita tanpa ilmu, kita akan terjebak. Apa sebab terjebak? Kita melabur dalam skim cepat kaya dan sebagainya yang sangat-sangat berbahaya. Yang kita tak tahu apa usulnya, apa dia punya cara
tekniknya, komen-komen. Kadang-kadang komen pun orang boleh menipu kan. Jadi sebab tu dalam segala benda tu kita kena ada ilmu. Sebab tu lah malam ni setiap Jumaat semua kena set time. Sebab setiap Jumaat alhamdulillah tim Amazing JE Tutup-Tutup sentiasa adakan seminar untuk kita tambah ilmu lagi dan lagi tentang pengurusan kewangan, tentang emas dan sebagainya. Jadi jangan lupa join. Kalau tak join rugilah. Kalau tak join jadi inilah salah fahamnya, melabur tanpa ilmu. Kita dengar je, orang tu untung. Tapi rupanya orang tu untung sebab dia berilmu. Kita ni rugi. Dah kita marah dia. Kenapa kau untung, aku tak untung? Sebab kita tak berilmu. Baik. Dan yang keempat adalah kita tiada catatan atau bukti ke mana hilangnya duit. Kan, kita bila kita dapat gaji je, kita belanja. Bila hujung bulan, mana duit ni? Nak bayar lagi. Nak bayar komitmen lagi. Bil api, bil air. Gaji dah banyak dah. Ikut kira-kira hujung bulan lepas, ada duit ni boleh bayar ni segala komitmen. Tiba-tiba pertengahan bulan dah tak ada dah duitnya. Tak dapat nak trace. Sebab apa? Sebab kita tak ada catatan. Kita tak ada rekod. Sebab segala mengikut kepada pakar kewangan lah. Tak ada seorang pun pakar kewangan kata tak perlu rekod. Janganlah tertipu. Bila kata tak perlu rekod, belanja je. InsyaAllah ada lah. Tak. Kita kena rekod sebab apa? Kita boleh tahu. Okey, belanja bulan ni kita beli ni. Tiba, kalau kita beli macam-macam ni, menyebabkan kita akan kekurangan duit. Jadi kita cuba kurangkan. Jadi sebab tu kita boleh trace. Bila kita trace, bila kita rekod, barulah kita mudah. Terima kasih semua. Share. Ilmu bermanfaat insyaAllah. Kita sama-sama lah. Saya belajar dengan anda semua pun kita berkongsi lah. Baik, jadi yang terakhir adalah ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya sebab apa? Kita belanja dulu baru simpan. Dapat duit terus belanja, baru kita nak simpan. InsyaAllah saya yakin kita akan tak simpan-simpan. Sebab apa? Macam kita kembali kepada yang pertama tadi. Kan, yang pertama tu, kan yang ni poin dia sekarang, belanja dulu baru simpan. Kena merancang. Terima kasih Cik Hamid. Betul. Kita kena merancang kewangan kita baru kita tahu mana pergi duit belanja kita. Kalau kita tak rancang, kita yang menyalahkan gaji kita yang menyalahkan syarikat kita tak bagi gaji banyak dan sebagainya. Sedangkan adalah kita punya masalah gaji itu bukanlah 100% tidak, bukan. Dia yang penting adalah pengurusan kewangan. Seseorang yang ada RM10, kalau dia mampu menguruskan kewangan, dia dah boleh survive dalam kehidupan dia. Bukannya sebulan lah. Ini saya bukannya secara khusus lah. Contohnya ada RM10, insyaAllah boleh lepas ni. Sebab bila seminar hari Jumaat itu kata boleh lepas. Tidak lah. Saya cuma nak katakan, kronologi je, kalau seseorang tak ada RM10, kalau dia mampu uruskan kewangan dia, insyaAllah dia boleh survive. Jadi, uruslah kewangan kita. Jadi, kembali kepada poin saya tadi, belanja dulu baru simpan, itu sangat-sangat berbahaya. Sebab apa? Tengok balik kepada poin pertama saya tadi. Iaitu selagi ada duit, boleh shopping. Jadi confirm lah kita belanja. Ya ada duit. Lah nak simpan, tak apalah. Gaji bulan depan lah simpan. Bila bulan depan sama juga, tak apalah. Gaji bulan 1 lagi. Kan kita selalu, kita punya azam pun tukar-tukar. Azam 2021 adalah sama azam 2020. Azam 2021 adalah membuat azam 2021. Menyelesaikan azam 2021. Jadi, kita kena menguruslah kewangan kita dengan baik-baik. Jadi, kita kena faham. Kesalahan pertama kita adalah kita tak sedar bahawa kita ni ada masalah dalam pengurusan kewangan. Bukan anda saja, saya pun. Saya yang baru umur 25 tahun ni pun masih ada berlaku. Banyak lagi lah. Saya pun barulah macam setahun jagung lah orang kata. Setahun jagung. Anda semua lagi dah berpengalaman banyak. Jadi saya pun banyaklah kesalahan-kesalahan saya. Jadi daripada kesalahan saya itu, saya tak naklah kita semua ada salah yang sama. Jadi kita kena rancang, kita kena sedar. Pertama sekali, untuk kita tahu untuk kita menyelesaikan masalah kewangan kita adalah kita kena sedar bahawa kita ni ada masalah pengurusan kewangan. Sebab kalau kita tak sedar, kita akan rasa, betul ni. Bulan depan boleh belanja ke ni? Boleh lagi.
Tapi rupanya kita silap. Bila kita tak ada duit, marahlah semua. Marah tu, marah ni. Kenapa beli ni? Kenapa belanja ni? Kenapa beli ni tak berguna? Tiba-tiba, time beli tu berguna. Tapi bila dah tak cukup duit untuk bayar benda lain, dah kata benda tu tak berguna. Salahkan benda lain. Jadi uruslah kewangan kita sama-sama dengan baik. Kita kena sedar kita ada kekurangan ataupun salah faham tentang pengurusan kewangan. Baik. Ini bukanlah di antara saya yang 3 golongan ni adalah daripada pandangan mata saya sendiri. Pandangan mata saya sendiri ada 3 golongan dalam pengurusan kewangan. Jadi kita kena tahu kita adalah di dalam tempat yang mana. Waalaikumsalam. Hadir dari Sungai Petani Kedah. Terima kasih Nah. Terima kasih kerana hadir. Share. Ajak seluruh orang petani tu, Sungai Petani. Join. Dan jadi kita kena tengoklah di antara 3 golongan yang saya tulis ni, di manakah kita. Iaitu pertama, kita dapat duit terus belanja baru simpan. Atau yang kedua, dapat duit simpan dulu baru belanja. Ataupun yang ketiga, dapat duit terus belanja tapi tak simpan-simpan. Jadi sila komen. A, B, C. Di manakah kita sekarang? Daripada anda sekarang. Golongan A, golongan B, golongan C. Cuba komen sikit kita tengok. Berapa ramai golongan A, B dan C. Cuba komen sikit, saya tengok. Okay, cuba komen sikit. Sebab kita kena tahu ni. Kita ada sebab yang pertama apa poin saya kata tadi adalah kita kena sedar bahawa kita ni ada masalah kewangan ataupun tidak. Kalau kita tak sedar, kita akan masih di dalam tempat yang sama berulang-ulang. Jadi cuba daripada yang anda semua tengok ni, kita dalam golongan yang mana? A iaitu dapat duit terus belanja baru simpan, ataupun B dapat duit simpan dulu baru belanja, ataupun C dapat duit terus belanja, niat nak simpan, hanya niat je mampu, tapi sampai sekarang tak simpan-simpan. Jadi cuba komen sikit A, B atau C. Pandang diri anda rasa A atau B? C. Saya adalah C. Kumpulan B, pink. Terima kasih. Bagus. B, alhamdulillah. Bagus. Kita kena ramaikan kumpulan B. Saya pun nak bertukarlah ke B. Saya asyik C je. Saya nak kena simpan dah ni. Terima kasih. Jemput. Perbanyakkan, terima kasih. Saya pun nak belajar juga. Baik, jadi kita kena perbanyakkan B. Jadi pada malam ni, bermula pada malam ni, kita kena jadi istiqamah kumpulan B. Alhamdulillah, betul. Kita kena istiqamah kumpulan B. Sebab kita kena jelas bahawa bila kita dapat duit, kita kena simpan dahulu. Nanti kita akan share lah. Simpan macam mana. Kan? Kadang-kadang kalau kita tersalah simpan, tak dapat nak belanja. Dah kita pecah tabung pula. Kita kena simpan tu pun kena ada ilmu. Sebab kalau kita simpan tanpa ilmu, kita akan menyalahkan. Kata simpan, kata suruh simpan. Tapi kenapa masih ada masalah kewangan? Jadi kesilapan dia adalah setiap benda tu kita akan ada ilmu. Kita akan tambah ilmu. Lagi dah tambah lagi. Share. Kita sama-sama dapatkan ilmu. Jadi insyaAllah, baik, ini adalah saya share, ini adalah peratusan yang formula yang C tu menyeramkan. Betul, memang C tu menyeramkan lah. Saya pernah macam tu. Alhamdulillah sekarang ni, itu nasib baik saya kan masih muda lah, 25 kan. Kalaulah saya ni duduk menyewa di luar, confirm lah saya akan rambut saya tak macam ni, rambut akan saya sabar sebab masalah duit lah. Saya suka belanja tiba tak simpan kan. Bila kita nak bayar sewa lagi, bil api, bil air lagi dan semuanya. Tapi kita bukanlah, kita first kali bila kita dapat ilmu kita kena berubah. Saya alhamdulillah lah rezeki saya, tapi bukanlah saya nak kata tak apa kita dudukkan rumah parent lagi. Bukanlah saya nak kata duduk parent tu semata-mata kita boleh buat sesuatu hati. Tidak. Kita kena juga merancang. Sebab kita kena bantu mak ayah kita juga. Janganlah kita
semata-mata untuk mak ayah sebab kesian kat mak ayah. Mak ayah daripada kita kecil dah bagi kita provide kita macam-macam. Bila kita besar pun kita nak kena provide juga. Kita kena kurangkan lah. Kita bahkan sekarang kita kena bantu pula. Sebab satu hari nanti kita pun akan jadi mak ayah. Satu hari nanti pun kita yang dah jadi mak ayah pun lebih faham lah. Terima kasih, itulah. Terima kasih. Saya pun baru sedar-sedar lah. Jadi anak-anak muda yang sebaya dengan saya ataupun yang bawah lagi, bila kita tak ada komitmen ni sangat-sangat bagus lah untuk kita sedar awal dalam pengurusan kewangan. Sebab bila kita ada komitmen, lagi menyusahkan. Bukan lagi menyusahkan lah. Kita akan lagi struggle sebenarnya. Kalau kita dapat menyimpan pada awal umur, barulah kita akan dapat yang terbaik lah dalam kehidupan kita, insyaAllah. Tapi bukanlah bermakna orang yang ada komitmen tu tak boleh mula, tidak. Cuma ni bagi kesedaran kepada yang awal, dapat kesedaran awal tu Alhamdulillah. Tapi yang baru sedar itu Alhamdulillah sebab Allah bagi kesedaran. Jadi Alhamdulillah. Jadi ini adalah formula yang bukanlah kita wajib ikut 100%. Setiap formula ni masing-masing punya keselesaan. Kita rancanglah, kita tengoklah kita punya kewangan, kita tengoklah kita punya komitmen, kita tengoklah kita punya perbelanjaan. Kita setiap manusia ni ada keinginan. Kita tengok orang tu ataupun kita tengok melancong ke sana ke sini. Menarik ni nak melancong kan. Kita pun nak, betul. Sebab kita ni teringin. Setiap manusia ni ada keinginan dia masing-masing. Bukanlah bermaksud kita ni 100% kena simpan. Kita tak boleh nak melabur, kita tak boleh nak belanja, kita tak boleh nak pergi shopping. Tidak. Tetapi rancanglah kewangan kita dengan baik. Ini adalah antara formula yang kita boleh ikut lah. Iaitu 40, 30, 30. Itu maksudnya apa? Perbelanjaan asas kita, daripada kita punya dapat je gaji tu, kita terus pecahkan. Dapat gaji tu kita terus pecahkan. 40% untuk perbelanjaan, mula minta awal insyaAllah. Terima kasih. Azli Mak Yusof, pemuda yang baik tu berjaya betul. Saya pun kalaulah saya dapat mula daripada awal lagi, tapi Alhamdulillah setiap umur tu kalau kita mula, yang penting adalah bertindak. Yang penting adalah bertindak. Setuju tuan? Terima kasih Cik Amin. Moga bermanfaat semua terutama anak-anak muda. Betul. Dia bila kita mula daripada awal itu adalah satu anugerah. Tapi tidaklah bermakna orang yang mula lambat itu tidak. Bukanlah bermaksud orang yang mula lambat itu adalah satu kegagalan. Tidak. Kegagalan adalah kita tahu tapi kita tak mula. Itulah kegagalan yang sebenar. Contohnya ada orang tu dia dah umur 40, 50 tapi dia sedar dan dia mulakan, ada lebih baik daripada orang yang umur 25, umur 20 yang dia tahu tapi dia tak bertindak. Jadi kita kena sama-sama lah. Yang formula ni boleh je ikut, tak ada masalah, tapi masing-masing tahulah perbelanjaan masing-masing. Okay. Jadi macam saya pun saya taklah ikut 100% kepada 40, 30, 30 ni. Sebab saya pun sebab kita baru permulaan pekerjaan kan, baru permulaan untuk mengenal dunia pekerjaan ni. Jadi kita rancanglah dengan baik, iaitu saya simpan, mula saya target simpan emas untuk yang ni. Simpan emas untuk saving. Terima kasih. InsyaAllah kita sama-sama lah. Kita sama-sama. Saya pun nak belajar daripada Kwek Siu Chow. Terima kasih. Saya pun baru nak belajar-belajar. Jadi macam saya kata, saya ada simpan sikit emas. Ada saya simpan untuk takaful. Saya ada simpan untuk saham, share sikit-sikit. Kan? Jadi saya pun ada simpan untuk saving cash saya. Jadi sikit-sikit tu dia tidaklah ikut peratusan. Lepas tu saya kata kita bukanlah 100% ikut peratusan, tapi kita yang tahulah kita punya kewangan kita. Jadi insyaAllah, okay, ni saya nak share tentang jenis-jenis pelaburan. Kita dalam kehidupan kita ni, dalam kita punya kehidupan, kita kena diversification kan kita punya kewangan kita. Apa maksud diversification ni? Adalah kita kena kepelbagaian. Kita mengikut sifu saya, Tuan Syawal dan Mama dan Cikgu Mira adalah, dan tim Amazing JA24K adalah kita kena pelbagaikan simpanan kita. Betul Cik Amit? Saya pun belajar daripada tim saya ni. Alhamdulillah. Kita berada dalam circle yang sangat-sangat positif. Jadi joinlah. Kita joinlah setiap malam.
Siapa yang ada yang kesedaran dan berkemampuan, terus join jadi simpanan emas. Terus join jadi dealer terus. Kita share lagi kita punya kebaikan-kebaikan ilmu yang kita ada. Okay. Jadi sebab apa? Kita kena pelbagaikan kita punya simpanan kita. Sebab apa? Tengok kita ada jenis-jenis pelbagai jenis pelaburan. Ada takaful, ada insurans, ada saham, ada simpanan seperti KWSP, simpanan dalam bank, ASB dan sebagainya, dan simpanan emas fizikal 999-916. Kalau saya sendiri, saya tidaklah apabila saya share tentang emas tu, saya ni jenis yang tak naklah kata emas ni 100%. Join lah emas, simpan lah emas, confirm kaya 100%. Tidak. Kalau saya lebih share, saya suka share kepada semua orang bahawa jadikanlah emas ni salah satu daripada kita punya simpanan ataupun pelaburan. Bukanlah 100%. Maksudnya apa? Kita dalam pelbagai kita punya pelaburan, kita wajib jadikan emas ni salah satu. Jangan takut untuk menyimpan. Di usia muda, terima kasih Pak Zaidi binti Abdul Hamid. Jangan takut untuk menyimpan. Di usia muda adalah satu tindakan yang sangat bijak, betul. Walaupun di usia meningkat, masih berpeluang sebenarnya. Ambil peluang ini dan teruskan matlamat kita. Terima kasih Tuan. Betul. Kita tak kisah umur kita, tetapi adalah apabila kita ada kesedaran, teruskan bertindak. Kesalahan dia adalah apabila kita tahu, tapi kita tak bertindak. Super macam kalau kita nak makan nasi lah. Kita lapar. Kita tahu kita lapar. Kita dah nampak nasi depan mata. Tapi kita heboh, lapar. Tapi nasi depan mata, tapi kita tak bertindak untuk makan. Untuk soalan. Rugilah kan. Kalau kawan kita dah tumbuk kita dah. Dah tampar kita dah. Ni, makanan depan mata. Kenapa tak ni? Heboh, lapar. Macam itulah. Itulah ibaratnya apabila kita dah ada kesedaran ilmu. Kita tentang emas, tentang ni. Lepas tu barulah kita tapi kita tak bertindak. Kesecau, don't put all eggs in one basket. Betul. So pelbagai betul. Sebab kalau kita simpan satu telur tu, kalau basket tu tiba-tiba terjatuh dan pecah semua, dah kita rugi. Jadi kita kena pelbagai simpanan. Betul. Kita ada the bank, ASB, emas, tabung haji. Tabung haji ni boleh members, yes. Terima kasih. Betul. Kita kena pelbagaikan. Macam-macam. Emas adalah salah satu aset masa depan. 10 ke 20 tahun akan datang, ibarat KWSP usia 55 baru dapat keluarkan, tapi emas mudah cair. Betul. Okay, KWSP ni umur 55 baru kita boleh keluarkan. Umur 60 baru kita boleh keluarkan semua dan sebagainya kan. Tapi emas ni tak kisah kita umur berapa pun, bila kita perlukan ni kita boleh cairkan. Dan Alhamdulillah syarikat Public Gold ni adalah syarikat yang sangat bagus, yang mana emas itu mudah di mana-mana diterima, mudah untuk dicarikan, mudah untuk lebuh, tapi sedia jatuh cinta. Betul. Saya pun dah jatuh cinta dengan emas. Kita kena sama-sama jatuh cinta dengan emas. Tapi ingat, apa pesanan saya adalah bukanlah 100% jadikan emas ni sebagai simpanan, sebab kita kena jangan macam yang point tadi, Cik Chow tadi kata, kita janganlah letakkan semua tu dalam satu bekas. Jadi pelbagaikan. Okay. Iaitu yang penting adalah dalam banyak-banyak kita punya simpanan dan sebagainya, dalam banyak kita punya simpanan, yang penting kita kena ada insurans ataupun takaful. Okay, insurans ataupun takaful. Sebab apa? Kita penat kita kumpul duit kan. Kita ada simpanan emas, kita ada simpanan dalam bank, kita ada ASB dan sebagainya. Tapi apabila kita sakit, ASB dah hilang. Tak apa, emas tak hilang lagi. Boleh simpan. Emas penyelamat kita dalam betul. Dia adalah penyelamat kita dalam diam. Okey, macam kembali kepada cerita saya tadi adalah contohnya kita sakit. Kalau kita tak ada insurans ataupun takaful, kita terpaksa keluarkan emas kita. Kita terpaksa keluarkan ASB kita. Kita terpaksa keluarkan KWSP kita. Dan kita terpaksa minta dan sebagainya. Jadi habislah kita simpanan kita. Jadi kita kena, yang penting sekali adalah hibah, betul. Sebab kita tak tahu kita punya keselamatan kita, nyawa kita macam mana, keluarga kita macam mana. Sebab dalam pengurusan kewangan adalah kita janganlah fikir tentang diri kita seorang sahaja. Jadi kita kena fikir menyeluruh. Contohnya kalau kita dah mati, kita dah meninggal, adakah kita biarkan keluarga kita dalam kesusahan ataupun tidak. Jadi kita kena kumpulkan supaya kita tak jadikan keluarga kita itu yang terpaksa meminta-minta, terpaksa tebal muka untuk minta. Jadi kita kena jagalah
benda tu. Sebab itulah kita kena diversification kan kita punya pelaburan ataupun dalam pengurusan kewangan. Okey, baik, jelas? Sebab kalau share tak cover tu, pergilah kat tempat orang yang lebih arif lah. Sebab kita sekarang adalah tentang simpanan emas fizikal 919 dan 916. Ada orang tanya, apa perbezaan 916 dan 999? Simpanan emas untung legasi kita, betul. Dan Alhamdulillah, bila kita nak cari simpanan emas ni, kita kena tahu adakah mudah dicairkan. Adakah apabila kita meninggal, keluarga kita dapat emas tersebut. Alhamdulillah, Public Gold ni ada kemudahan tu. Sekiranya kita dah tiada, kita punya akaun kita, akaun dealer kita ataupun kita punya emas tu boleh dipindahkan kepada waris kita. Sebab kadang-kadang ada syarikat yang perlukan borang-borang. Borang-borang yang pelbagai, jadi agak rumit. Jadi Alhamdulillah, Public Gold adalah satu syarikat yang sangat mudah, murah dan patuh syariah. Jadi yang mana kalau kita nak keluarkan, kita mudah. Kita nak cairkan, kita mudah. Pergi sahaja. Kalau macam ada keluarga yang meninggal, hanya bawa lah surat kematian dan IC dan sebagainya. Yang sangat mudah. Tak perlulah kita minta sign ke, tak perlu. Maksudnya contoh orang tu dah meninggal, tiba-tiba kena sign si mati ni sebenarnya. Dah tak boleh buat apa. Jadi Alhamdulillah kita berada dalam circle yang sangat bagus dan syarikat yang sangat mudah. Betul. Kita dah letih untuk tebal muka, meminjam biar emas menjadi penamat. Betul. Jadi kita ada emas, kita ada insurans atau takaful, kita ada macam-macam. Jadi insya-Allah Allah permudahkan kita punya kehidupan. Sebab yang penting adalah selain daripada kita ada simpanan, sebab simpanan emas dia jangka masa panjang. Kredit SP pun jangka masa panjang, kalau ASP pun jangka masa panjang, dan sebagai saham pun ada jangka duit, ada jangka masa panjang. Tetapi kita kena ada juga cash. Kita kena ada duit kecemasan cash juga. Baik, ini adalah sekarang kita dah masuk dalam topik yang kedua, iaitu salah faham tentang emas. Apa salah faham tentang emas ni? Sebab apa? Untuk kita tahu, ada orang kata simpanan emas ni boleh untung. Itu adalah betul, adalah salah juga. Apa salahnya? Kita akan tengok. Jadi kita tengok salah faham tentang emas. One Piece pun marah. Luffy pun marah kita sebab kita tak faham tentang emas. Jadi, okey, apa salah fahamnya adalah ada 4. Dia ada banyak lagi, cuma antara 4 dia adalah kita kata hanya untuk orang kaya. Itu adalah fahaman saya sebelum ni. Saya rasa waktu saya mula emas ni waktu saya simpan 2015. Sebab kawan saya kata jomlah simpan emas, kawan saya ajak. Jadi saya pun simpan 1 gram. Dan waktu tu tapi kan waktu kita belajar 2015 tu saya SPM lah. 2015 saya stamp. Saya ambil sijil tinggal Kementerian Negeri stamp lah kan. Form 6. Dan waktu tu saya tak bila kita belajar tak banyak duit. Jadi saya rasa emas ni hanya untuk orang kaya. Saya tak mampu. Terima kasih Tuan Hafiz. Dolar ni. Saya banyak belajar untuk share-share ilmu emas juga antara dia. Baik, jadi saya rasa hanya untuk orang kaya sahaja. Itu antara salah faham yang sangat besar lah. Dan yang kedua hanya untuk wanita saja. Itu betul, tidaklah saya kata salah. Cuma yang salah dia adalah kita anggap 100% hanya untuk orang kaya, 100% untuk wanita. Dan yang ketiga adalah, saya ada typo tu, saya minta maaf. Itu adalah pelaburan dijamin untung. Namanya pelaburan. Nur Hasimah Abu Bakar, saya suka emas. Saya pun suka emas, kita kena sama-sama suka emas. Share lagi, ajak orang semua suka emas. Share. Okay, yang ketiga ni saya minta maaf ada typo di situ. Pelaburan dijamin untung. Pelaburan dijamin untung. Itu adalah satu kesalahan. Sebab emas ni ada untung dan ada ruginya. Mengikut kepada ilmu kita lah. Dia boleh jadi, dia bukanlah dijamin untung. Tetapi dia boleh untung. Cuma, share lagi. Terima kasih, share. Dia boleh untung tetapi bukanlah 100% dijamin untung. Dia ada ruginya. Lepas tu yang keempat adalah cepat menjalankan keuntungan. Itulah satu kesalahan jugalah. Emas ni dia jangka masa panjang. Okay, bukanlah hari ni kita dah tanam, esok dah kita nak dah nak tuai. Jadi itu salah lah. Sebab emas ni jangka masa panjang yang mana kita simpan ni. Sebab itulah emas ni adalah kita simpan dan lupa. Emas ni kita simpan dan lupa. Yang mana kita bukanlah tengok setiap hari. Harga emas ni macam ni jual. Harga emas tinggi jual. Itu adalah satu kesalahan lah. Satu, simpan emas ni pun kena berilmu. Okay. Sebab kalau kita salah cara simpan emas,
Kalau kita hanya ikut-ikut orang sahaja, emas ni dia akan menyebabkan kita lemas. Emas ni akan menyebabkan kita lemas. Jadi berhati-hatilah. Bukanlah ikut trend, bukanlah ikut orang. Kawan kita simpan emas, kita nak simpan emas. Sebab kita dengar orang tu kaya. Ataupun kita dengar ejen tu cerita tentang emas. Oh, menariklah emas ni. Kita follow je tanpa kita belajar ilmu tentang emas ni. Kita mudah kena tipu. Okay? Jadi segala benda tu kena ilmu. Baik. Sekarang barulah kita pada topik pada malam ini, iaitu matlamat simpan emas. Matlamat simpan emas ni saya pendekkan menjadi masa. M-A-S-E. Matlamat. S tu simpanan. E tu adalah emas. Nampak? Matlamat simpan emas tu pun ada kaitan dengan masa. Yang mana emas ni ada kaitan dengan masa. Iaitu kita kena sabar. Kita kena tambah lagi ilmu. Dia perlukan proses lah. Emas tiada dividen, betul. Emas ni tiada dividen. Cuma kelebihan emas ni adalah dia punya harga dia tersendiri. Harga dia punya tu berdiri dengan sendirilah. Dia tidak terikat dengan mana-mana. Walaupun dia tak ada dividen, tetapi dia ni kalis inflasi. Walaupun kita simpan pada bank, ada dividen sekalipun, kalau berlaku inflasi, duit tu dah tak berguna. Tapi emas, walaupun dia tak ada dividen, dia mampu untuk melawan inflasi. Okay. Inilah sekarang matlamat emas. Apakah maksud matlamat? Matlamat ni kita kena tetapkan. Okay, saya share. Ilmu yang kita kena ada pada emas ni adalah kita kena tetapkan matlamat. Apa sebab kita simpan emas? Okay, itu yang pertama. Yang penting kalis betul. Kalis inflasi itulah yang paling penting. Kalau setakat kita simpan duit sahaja, tapi bukan kalis inflasi, kita sakit. Contohnya, zaman dulu nak beli kuih 10 sen dah boleh beli macam-macam. Tapi sekarang 50 sen satu. 50 sen satu kuih. Masya Allah. Itulah inflasi yang berlaku. Matlamat nak ke umrah, betul. Kita kena targetkan satu matlamat. Tak kisahlah kita nak umrah ke, nak kahwin ke dan sebagainya. Bila kita dah setkan matlamat, first setkan matlamat. Okay, first setkan matlamat. Yang kedua, matlamat simpanan hari mendatang tidak menentu, betul. Kita tak tahu apa hari akan datang kan. Jadi first kali set matlamat kita. Yang kedua kita kena tetapkan berapa lama tempoh untuk kita capai matlamat tersebut. Buat muka. Matlamat nak buat duit muka, beli rumah dan orang rumah. Dan orang rumah sekali tu. Untuk pencen, betul. Semua betul. Tahniah, share lagi. Ajak lagi ramai orang. Kita sama-sama belajar ilmu. Okay, jadi adalah kita first kali ingat tetapkan matlamat. Yang kedua, berapakah tempoh yang kita nak capai matlamat tersebut? Dan yang ketiga, kira berapa anggaran gram emas yang kita kena ada untuk capai matlamat tersebut. Dan yang keempat, asingkan duit untuk simpanan emas siap-siap. Dan yang kelima, enjoy lah kejayaan kita dalam mencapai matlamat. Banyak manfaat. Terima kasih. Betul untuk Trevor. Share lagi. Betul, matlamat dana pelajaran anak-anak. Okay, jadi inilah yang anda dah cerita tu, inilah dia. Antara manfaat dia untuk pendidikan, untuk down payment rumah, betul, untuk pendidikan anak-anak. Jadi sebab tu saya kata, okay, kembali kepada point saya tadi, kalau semua masih ingat, itu yang pertama adalah kita kena tetapkan matlamat, yang kedua tempoh untuk capai matlamat, yang ketiga adalah kita kira berapa gram yang perlu ada untuk kita capai matlamat. Jadi contohnya pendidikan sekarang untuk diploma, untuk ijazah lebih kurang dalam kalau contoh satu sem dah 4,000. Pendek kata simpan lama. Betul, setiap masa tu kita simpan. Jadi contohnya setiap sem tu dah 4,000, 3,000. Jadi total dalam satu untuk ijazah lebih kurang 9,000 contohnya kan. 9,000 kalau 3 sem. 12, 14,000 lah contohnya. Jadi kita dah target, okey, RM14,000 untuk kahwin 4. Itu tinggi tu. Kahwin satu dah ni lah. Dah risau dah. Baik. Jadi kita kena setkan matlamat. Contoh yang saya katakan tadi. Okay? Jadi semua saya nak bawa minda semua sekejap. Contohnya kita target 14,000. Contohnya 14,000. Okay, contohnya RM14,000. Jadi harga semasa sekarang 271 1 gram.
Jadi 14,000. Cuba kita sebentar ya. Semua okey? Semua masih bersemangat pagi? Jadi kita kena semua sentiasa semangat. Jadi contohnya kita nak target matlamat kita dana pencen ada 8 kilo emas sebab kos perubatan secara hidup memerlukan 10 kilo sebab itu kira saya. Betul. Itu betul juga. Jadi sebab tu saya kata cara simpanan emas ni matlamat masing-masing adalah berbeza. Contohnya ada orang kata berapa emas yang perlu saya simpan, berapa gram yang perlu saya simpan, tidak ada ketetapan lah. Sebab dia bergantung kepada matlamat. Contoh saya bagi jadi semua anggap 14,000. Kita target 14,000 untuk kita kumpul. 14,000. Sekilo sekarang, 1 gram RM271. Jadi 14,000, berapa gram kita kena ada? Bahagi 271, kita kena ada 52 gram. Kita kena ada 52 gram untuk capai simpanan RM14,000. Untuk capai RM14,000. Kita boleh down payment rumah ke, down payment kereta ke, untuk kenduri kahwin ke. Jadi RM14,000. Jadi kita perlukan 52 gram. Berapa tempoh? Contoh kita kata tempoh 2 tahun, iaitu 24 bulan. Bagilah 52 bagi 24 bulan, kita perlukan dalam 2 ke 3 gram. Jadi sebulan kita kumpul 2-3 gram. Matlamat ambil betul. Matlamat ambil tanah cash. Sekarang pun tanah pun dah nak hampir 1 juta. Jadi sebab tu saya kata firstly target matlamat. Betul, nilai dia semakin naik selari dengan umur kita bermula. Bahkan kadang umur nilai tu lebih tinggi daripada kita punya duit kita lah. Emas lagi kaya dari kita punya kewangan. Jadi sebab tu saya kata matlamat, target matlamat, contohnya nak beli tanah. Kita kena tahu berapa tanah sekarang. Contohnya 500,000. Contohnya lah 500,000. 500,000, lepas tu bahagilah dengan gram yang harga semasa. Lepas tu berapa tempoh kita nak ada. 5 tahun, 10 tahun. Jadi sementara ada 5 ke 10 tahun tu, 5-10 tahun tu, kita menyewa lah dulu. Ada sikit-sikit kita kumpul-kumpul, cukup tahun kita ni. Tujuanlah Kak Sumah saya kena berbahagia sebagai dana haji. Alhamdulillah masih betul. Terbaiklah Kak Sumah. Saya kena ikut ni mentor-mentor berjaya ni. Jadi kita sama-sama. Ada tu saya baca kisah, dia nak kahwin, dia terus simpan RM13,000 untuk simpanan emas. Tahun 2010, bulan 1 waktu tu. Cukup bulan 10, emas yang disimpan 13,000 tu dah jadi 15,000. Kalau kita kumpul cash, kita ada 13,000, kita nampak macam saya kata tadi, kita nampak duit ada, kita terus belanja. Tapi emas, dia ada satu kegairahan. Nampak je kita nak tambah lagi. Jadi itulah kegairahan dan simpanan emas. Jadi jangan salah faham tentang emas. Emas bukanlah menjamin kepada keuntungan. Dia ada kerugiannya. Jadi sebab itulah apabila kita dah set matlamat, berlakunya turun naik harga tu kita dah tak risaulah. Sebab apa? Kita dah target. Cukuplah tahun ni, cukuplah tempoh ni kita kena ada 52 gram tadi. Jadi harga naik turun naik tu tak ada masalah. Yang penting 52 gram ada kat tangan. Sebab kita tak tahu. Sebab dia setiap bulan akan naik. Setiap tahun akan naik. Dia kena tengok dalam peringkat anak bila usia 18 tahun betul. Jadi contohnya ada orang kata kita tak mampulah untuk 1 gram setiap bulan. Jadi jangan risau. Tak mampu untuk 1 gram. Cukuplah RM100 setiap bulan. Public Gold dia ada satu nama dia Gold Accumulation Program, GAP, yang mana cukuplah RM100 dah mampu untuk 1 gram. Yang umur 20-an boleh segram sebulan memerai tapi terus menabung hingga nyawa di kalangan badan. Betul. Selagi kita ada tu, kita terus je simpan. Mulakan sekarang. Siapa yang belum mula, mulakan. Siapa yang dah mula, teruskan. Jadi kalau tak cukup RM100, boleh je 50. Kenapa dengan 50? Kita simpanlah dulu dalam tabung kita 50. Bulan depan 50, cukup 100, terus daftar GAP. Terus masukkan dalam GAP. Kadang-kadang kita sebenarnya boleh untuk simpan. Tapi kita nak atau tak nak sahaja. Setiap tu ada jalan dia. Setiap tempat tu ada jalan. Contohnya lah, kita nak beli kamera.
Macam kawan saya ada nak beli kamera yang mahal tu lah. Okay. Kawan saya kumpul. Dia dapat duit, dia kumpul. Dia kumpul dah tabung, dia kumpul kat mana-mana. Nampak tak? Bila kita nak target sesuatu, kita mampu je kumpul. Tapi kenapa bila emas, kita rasa 100 tu mahal lah. 100 tu mahal lah. Sedangkan, bila kita beli kamera, dia ni bukanlah saya salahkan nak beli kamera tu, beli je lah, tak ada masalah. Tapi masa saya kata, kita nak beli sesuatu yang kita nak tu, kita sanggup buat sesuatu. Tapi bila kita nak emas ni, sebab apa kita tak faham. Emas ni bukanlah kita menghilangkan duit kita. Tapi sebenarnya kita mempertahankan duit kita. Okay, jelas semua? Semua masih bersama saya lagi? Kalau saya borak sorang-sorang? Matlamat nak ke FMBD ada masa, ada duit. Boleh pension awal. Betul. Semakin lama bertangguh, semakin sedikit gram yang anda dapat. Betul. Jadi, bila kita ada kesedaran awal, lagi awal kita mula, lagi banyaklah kita punya gram lah yang kita ada. Okay. Macam sekarang pun, saya mula-mula, dah mula sikit-sikit kan. Jadi, ada orang kata, takut kalau kita simpan emas, kita nak bayar zakat. Jangan takut. Kita simpan tu, kita nak bantu orang. Zakat tu untuk bantu orang. Jadi jangan takut. Niat yang paling bagus adalah kita simpan tu untuk bantu ramai orang lagi. Kita kumpul duit tu untuk bantu ramai orang lagi. Jadi jangan takut. Kita bukan simpan untuk diri kita saja. Kita kena bantu orang lain. Betul, financial security, betul. Dia menjaga. Okay, baik. Semua ni adalah dana persaraan, dana perdagangan, teruskan. Kenapa wajib simpan 10% kejayaan dalam bentuk emas? Sebab kita ada insurans kekayaan kita, kalis inflasi, simpanan jangka masa panjang, hak milik kekal. Betul. Kenapa hak milik kekal? Okay, saya ada baca tentang emas ni. Kalau sekiranya seseorang itu diisytiharkan muflis, diisytiharkan bankrupt. Apabila seseorang itu diisytiharkan bankrupt, dia emas dia tu tidak akan diganggu. Maksud dia apa? Seseorang yang diisytiharkan muflis atau bankrupt, dia masih boleh dibenarkan untuk jual beli emas. Sebab apa? Bila kita muflis, segala akaun kita akan dibekukan. Betul, bayar zakat emas, betul. Bayar zakat emas, subur rezeki dan sahab akhirat, itu janji Allah, betul. Jadi, kembali kepada muflis tadi, bila kita muflis, segala akaun kita, aset kita semua akan dibekukan. Tetapi emas, dia tidak boleh diambil. Sebab apa? Emas ni dia tidak terikat dengan sistem kewangan negara. Sistem kewangan kita lah. Jadi mahkamah tak tahu kita ada berapa emas dan sebagainya. Melainkan kalau kita declare. Itu maksudnya apa? Kita simpan emas ni untuk kita keluarkan diri kita daripada muflis. Bukanlah kita sengaja nak muflis. Iaitu dengan dana emas tu kita mampu untuk keluarkan diri kita daripada muflis. Kalau zaman sekarang, tahun ni, muflis ni apabila kita berhutang lebih daripada RM500,000. Bila hutang kita lebih daripada RM500,000 dan kita tak mampulah untuk selesaikan tu, maka diisytiharkan bankrupt. Jadi emas ni dia juga boleh kalis bankrupt. Bukan setakat kalis inflasi, kalis muflis. Jaminan masa depan, simpanan kecemasan. Itu dah kita kena. Ada emas, ada duit, betul. Bukanlah masa kita simpan emas tu kita kehilangan duit. Tapi hakikatnya kita jaga duit kita. Baik. Nafkah jadi emas. Nafkah jadi emas. Contohnya contohnya bila kita, siapa yang dah kahwin tu, boleh kita jadikan nafkah yang diberi oleh suami tu, tukarkan kepada emas. Lepas tu cukup hari bulan tu, bolehlah untuk beli rumah ke, untuk beli macam-macam yang kita nak ke. Sebab duit ni dia inflasi. Ingat duit semakin dirobek nilainya. Tapi emas semakin ditambah nilainya. Apa antara kelebihan emas? Emas ni sebagai pengikat nilai mata wang, betul. Dan emas ni mengawal keborosan, betul. Emas ni sebagai simpanan. Dan yang paling utama yang saya suka, emas ni dia adalah tiada sempadan. Anak saya tukar simpanan kepada emas. Betul. Wah, terbaiknya. Saya pun nak lah macam tu. InsyaAllah lah kita sama-sama. Bila kita ada duit, contohnya kita belajar, kita ada belajar, kita
tengah belajar kita ada duit pinjaman PTPTN ke dan sebagainya, sebahagian tu kita simpan. Emas, jadikan emas. So apa, cukup masa tu kita boleh bayar balik kita punya pinjaman tu. Jadi kita kena ada idea supaya kita taklah rasa kita pinjam nanti kena bayar. Kalau kita tak bayar nanti kena pula, tak boleh nak keluar. Boleh terangkan mengenai emas kalis inflasi. Nurul Farahin saya. Okey, baik, nanti saya terangkan. Okey, nanti saya terangkan. Sebelum tu, apa yang terbaik adalah emas ni dia tiada sempadan. Apa maksud tiada sempadan? Maksudnya contohnya kita ada emas 1 gram. 1 gram emas yang kita tu, dan dia tulen lah, bukannya tiruan. Emas tu kalau kita pergi ke luar negara, kita boleh jual emas tu. Tetapi RM1 kita ke luar negara, kita tak boleh dah guna RM1 Malaysia. Okey, contoh macam negara tempat saya belajar, Maghribi ataupun Morocco tu, money changer di Malaysia tak ada duit Morocco. Nampak tak? Maksudnya duit cash ni adalah duit wang fiat lah. Adalah wang jaminan kerajaan. Yang mana nak keluar dah tak boleh dah. Sebab apa? Bila kita keluar ke negara seterusnya, negara tu pun ada wang fiat ni. Kalau emas ni, dia nilai dia yang tersendiri, dia dijamin dan ke mana-mana dia boleh digunakan. Okey, kembali kepada tadi mengenai kalis inflasi. Okey, contohnya inflasi ni maksudnya apa? Apabila dia nilai dia tu kita punya kita punya untuk membeli, kuasa beli kita makin berkurang. Contohnya kita sekarang lah troli kan, kita pergi ke supermarket, RM100 kita bawa. Kalau sebelum-sebelum ni dulu-dulu lah, bukan baru-baru, dulu-dulu RM100 tu dah boleh penuh satu troli. Tapi sekarang untuk baru separuh troli dah RM300, dah RM400. Itu belum penuh lagi. Itulah antara inflasi. Tapi kalau emas, apa masa kali inflasi? Emas ni dia mengekalkan mata wang. Benda yang kita beli dulu dengan 1 dinar mampu untuk beli benda yang sama 1 dinar pada zaman sekarang. Apa contohnya? Contohnya zaman Rasulullah SAW 1434 tahun yang dulu mampu untuk kita beli seekor kambing dengan 1 dinar, iaitu berat dia 4.25 gram. Tapi zaman sekarang pun dengan 1 dinar kita mampu untuk beli seekor kambing. Tapi kalau duit, kalau wang kertas, kita beli yang RM50 dulu, barang yang RM50 dulu tak mampu untuk beli yang barang yang sama RM50 sekarang. Nak tahu tak kisah, zaman dulu, saya dah lupa dah tahun tu, kita mampu untuk beli seekor kambing hanya RM50 sahaja. Okey, macam tadi kan, 1 dinar mampu beli seekor kambing. Zaman dulu juga ada tahun tu saya dah lupa, RM50 pun mampu untuk beli seekor kambing. Tapi zaman sekarang 1 dinar mampu beli seekor kambing, tapi RM50 dah kena pukul lah dengan tokek kambing. Kita nak beli seekor kambing tu dengan RM50. Dah salah lah. Jelas ke? Dah jelas ke Nurul Farahin Said tentang maksud kalis inflasi? Umi Kalsum, emas mata wang dunia, betul. Semua dunia menerima emas. Anas Sestari dah boleh simpan emas dengan cara ada surat beranak. Dah boleh, betul. Jadi contohnya kita dah ada anak. Siapa yang dah ada anak, saya belum kahwin lagi kan. Doakan saya lah, insyaAllah. Siapa yang dah ada anak tu terus simpankan. Untuk anak tu supaya dia umur 17 tahun, dia dah ada wang dia sendiri, dah ada simpanan dia sendiri. Tapi bukanlah semata-mata emas. Ajar dia untuk dia menabung, untuk disimpan benda lain. Okay. Emas laku di mana-mana saja, betul. Emas public gold di Malaysia, bila kita keluar negara, kita pergi ke kedai emas tu, kita mampu jual emas. Betul. Tak percaya, boleh cuba. Yang tadi, Nurul Farahin Said, dah jelas ke maksud tu? Faham ke? Umi Kasum, bawa 1 gram, bawa 1 dinar, 5 gram bunga emas pergi ke mana-mana negara. Boleh tukar kepada mata wang, betul, tepat sekali. Boleh tukarkan kepada mata wang tersebut. Wang negara tersebut. Okey, contohnya, kalau emas ni, dia ikut kepada harga semasa tau.
Tapi kalau wang kertas, dia ada berlakunya jurang mata wang yang sangat jauh. Iaitu foreign exchange lah. Pertukaran mata wang. Contohnya USD, 1 USD atau 1 pound dah RM6, RM5. Jadi kalau emas ni, bila contohnya sekarang harga dia 1,000 contohnya, bila kita luar negara pun, dia mampu untuk jadikan 1,000 ataupun RM2,000 macam. 1,000 ataupun bawah sikit lah. Dia tak jauh beza. Tapi kalau duit, kita ada RM6, bila keluarkan 1 pound, contoh bila kita ada 1 pound, bila kita keluar dekat negara lain, nak tukarkan 1 pound ke negara tersebut, kita dah kehilangan banyak dah duit. Tapi kalau emas, dia dijagalah dia punya wangnya. Jelas, terima kasih. Alhamdulillah. Zaman dulu 1 biji karipat 10 sen, sekarang 1 biji karipat dah harga 50 sen. Next time maybe 1 biji karipat, takut tu 1 biji karipat dah RM1. Tapi boleh berlaku. Anak-anak semua kena paksa beri emas, betul. Kecil-kecil kita belajar untuk mengajar untuk kita supaya simpan emas. Baik, dan keistimewaan emas sebagai modal pusingan, emas sebagai harta, emas sebagai sumber zakat, betul. Emas sebagai hantaran. Dia ada kawan saya simpan emas, dia punya target dah untuk kahwin. Dia simpan emas tu bagi pada dua lah. Satu untuk hantaran, satu lagi untuk majlis perkahwinan. Sekarang majlis perkahwinan kan RM10,000, RM20,000, RM30,000. Macam abang saya kahwin dah RM30,000-40,000 kan. Jadi tu sangat-sangat yang besar lah. Jadi kalau kita simpan emas, InsyaAllah kita target dia sekarang lah. Siapa yang belum kahwin tu cuba target. Macam saya katakan tadi. Contohnya, kita nak target RM40,000. Okay, berapa gram yang kita perlukan. Lepas tu berapa tempoh yang kita nak. Kumpul secara konsisten. Teruskan, insyaAllah kita akan dapat menikmati kejayaan tersebut. Jangan takut, mulakan sekarang. Siapa yang belum mula, mulakan. Siapa yang dah mula, teruskan. Yang penting konsisten. Ya, sebenarnya emas sebagai pengikat kuasa beli, betul. Sebab kalau kita tak ada kuasa beli, dah tak adalah kan. Dah tak buka slide saya. Sebagian besar cita-cita kita waktu kecil adalah menjadi doktor. Seiring dengan berjalannya waktu, cita-cita pun berubah iaitu menjadi tokek emas, betul. Doktor pakar kan, kita jadi pakar emas. Tak ada ribu-ribu, jangan rapat anak mami. Kenapa saya punya slide ni tak bergerak ke dah bergerak? Tim tolong. Saya tak boleh gerak lah slide saya. Semua masih ada? Masih aktif? Semangat semua, semangat. Tim tolong slide saya ke internet saya ada masalah. Slide bergerak tak? Tak gerak Saya pun tak gerak. Cuba kalau kita pangkaskan dulu. Sorry ya kawan-kawan semua. Stay bersama saya. Kekal bersama saya kawan-kawan. Cuba kalau yang ni. Bismillah. Dia tak bergerak jugalah. Kenapa? Okey, tak apa. Sementara kita mencari kita punya masa. Sementara kita punya mencari ke mana hilangnya slide ni. Kita borak-borak dulu. Sila komen-komen. Tanya-tanya pun tak apa. Kita belajar-belajar. Saya sebenarnya kalau saya share secara bertulis, emas ni saya kurang minat. Saya minat lah nak menulis, tapi saya lebih suka dua hala. Ada orang tanya, saya suka share. Apa yang saya tahu, saya share. Apa yang saya tahu, saya belajar dengan orang yang bertanya. Tiada lagi sejarah orang jatuh miskin kena bayar zakat. Betul, betul Kak Sama. Tak ada lagi sejarah lah orang yang bayar zakat jatuh miskin, betul. Bahkan orang yang tak bayar zakat tu yang jadi miskin.
Tapi siapa yang tak mampu, taklah. Maksudnya janganlah salah faham. Kan tiba-tiba potong ayat tu, habis saya. Adik, maaf ya semua. Boleh je kita borak-borak santai, komen-komen, share-share. Jangan malu, jangan segan. Saya adalah kawan anda semua. Yang tak kenal, boleh kita berkenalan. Oh, okey. Menarik soalan. Sebentar ya. Kita cuba. Okey, baik. Apa soalan dia? Kalau tuan baik beli gold bar ke dinar? Baik beli gold bar ke dinar? Okey, bagi pendapat saya, dia macam saya kata, simpanan emas ni adalah masing-masing. Terima kasih Abang PJ Mod. Dia adalah masing-masing punya matlamat. Tapi bagi saya, saya lebih suka dinar lah. Saya lebih suka dinar. Cuma gold bar ni menarik juga. Dia payah juga kan macam tu kan. Payah juga kan. Okey, jadi jawapan dia adalah masing-masing punya lah. Bagi saya, kalau saya lebih suka dinar. Sebab kenapa dinar? Sebab dia 4.25 gram. 4.52 gram. Sebab apa? Matlamat tu lebih cepat lah. Sebab dia punya gram tu lebih besar. Internet okey ke? Kenapa slide saya tiba-tiba kat sini? Tim tolong belakang sikit. Ke slide 18. Okey, seterusnya. Okey, jadi kalau tuan betul, tapi alhamdulillah menariknya public gold ni, dia menghasilkan 1 gram gold bar yang cantik-cantik kad dia. Kad dia cantik-cantik. Kad dia cantik-cantik. Dinar pun cantik. Jadi ikutlah masing-masing. Saya suka dua-dua. Senang cerita, saya suka dua-dua. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ebi. Miliki emas harus miliki wang yang banyak. Mitos atau fakta? Jawapan dia adalah mitos. Takut kan dengan mama. Jawapan bagi saya adalah mitos. Kerana sesiapa yang keinginan dan ada ilmu untuk simpan emas, dia ada wang sikit pun dia mampu untuk simpan emas. Sebab apa? Dia ada niat dan dia bertindak lah. Sebab kalau dia hanya anggap, macam saya share tadi, salah faham adalah emas ni hanya untuk orang kaya. Itu salah lah. Sebab apa? Kita yang tak kaya pun boleh simpan emas. Dengan apa? Keinginan dan ilmu yang betul. Masih nampak ke slide ni? Tim pangkahkan slide tu. Tiba semua senyap ni. Adakah saya seorang? Emas menjadi alternatif sebenarnya maupun pelaburan kita emaskan di ilmu. Betul. Bagi saya, dalam emas ni dia ada dua. Antara pelaburan atau persimpanan. Saya lebih suka kepada simpanan. Sebab apabila pelaburan, kita akan rasa penat. Apa maksud penat tu? Kita akan terikat dengan harga. Bila kita nampak harga tinggi, kita terus jual. Dia jadi tak best. Sebab apa tak best? Kita akan penat. Kenapa penat? Bila kita jual hari ni, tiba-tiba esok lagi tinggi daripada hari ni. Dah marah hari sendiri. Tapi kalau kita simpan, kita ada target. Kita ada matlamat. Yang penting, tak kisahlah harga tinggi rendah, kita ada target, kita kena kumpul 40 gram. Kita kena kumpul 52 gram. Cukup je 40 gram, cukup je 50 gram, kita terus kita
jual. Tapi kadang bila kita sampai 52 gram, kita tak nak jual. Sebab kita sayang lah nak jual. Kita kumpul lagi, tambah lagi. Itulah antara best dia. Tak tengok private message. Ada deh. Kalau yang saya share sekarang boleh ke tim? Cik Amit? Saya baru masukkan slide saya. Slide saya tinggal sikit je tu. Dia memang okay, keistimewaan emas. Sebab saya dah tak boleh kawal dah. Okey, dah boleh dah. Dia saja ni. Dekat-dekat habis pun saja. Okey, baik. Baik, jadi kita teruskan. Maaf ya ada gangguan teknikal. Baik, teruskan keistimewaan emas. Oh, saya tersalah buka ni. Saya cuba delete semua. Cuba ada lagi soalan-soalan? Boleh je tanya sementara saya tengok slide ni. Jangan risau, kita borak-borak saja. Hashtag emaskan duitmu, betul. Tukarkanlah duit yang kita ada, tetapi kena ada ilmu. Belajar lagi. Saya pun nak belajar-belajar. Okey, minta maaf ya. Okey, mungkin Tuan Abdullah kita ada masalah lain sekarang ni. Okey, tapi tak apa. Saya akan ambil alih dulu Okey, saya nak tengok komen sekejap Emaskan duitmu. Yes, betul. Emaskan duitmu. Tukarkan sebahagian duit kita kepada emas. Okey. Next, saya nak tengok komen. Suara tak ada. Tak ada suara? Ada dengar? Okey. Maaflah. Dengar suara saya dengar tak? Ada. Okey. Okey, ada Tuan Abdullah. Okey, selamat datang kembali. Okay, boleh sambung. Tengah suara dengar tadi. Dia datang, dia hilang. Itulah ibarat dia kalau kita tahu tu. Okey, sila sambung Tuan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita sambung. Maaflah. Ada kesilapan teknikal. Tak ada masalah. Dia bukanlah menghalang kita untuk kita teruskan lah. Baik. Kita teruskan. Okey. Yang saya terangkan tadi punca muflis. Muflis ni adalah sebabkan kita suka tu saya katakan benda boleh pinjam. Kan, duit tak ada tak apa, benda pinjam. Itulah antara kesilapan lah. Jadi
kita cuba mengelakkan daripada pinjam. Boleh pinjam, tiada masalah. Cuma selagi mana kita boleh elakkan pinjaman, kita elakkan. Bukan satu kesalahan pun pinjam. Kesalahan dia adalah kita dah ada pinjaman, kita nak pinjam lagi. Tetapi ada satu kesalahan adalah kita pinjam duit untuk labur pada emas. Itu satu kesilapan lah. Itu satu kesilapan. Itu satu kesilapan. Sebab apa? Macam saya kata, emas ni bukanlah satu jaminan keuntungan ataupun dijamin cepatnya untung, bukan. Emas ada satu jangka masa yang panjang. Sekiranya kita buat pinjaman tu adalah satu komitmen secara bulanan. Kita ikat 9 tahun, kita ikat 20 tahun, kita ikat 10 tahun dan sebagainya. Jadi emas tu untung dia lambat. Jadi sementara kita nak tunggu dia untung, kita tetap kena bayar secara bulanan. Bayar 200, bayar 300. Sedangkan duit yang kita pinjam tadi tengah statik, tengah tersimpan dalam peti besi. Itu nak merugikan lah. Jadi simpanlah emas, guna duit sendiri. Dan maksudnya apa? Kita ada duit sikit pun, macam saya share tadi kan, kita ada RM10, contohnya kita ada RM20, kita belanja RM10, dari RM10 tu kita simpan dan tabung. Cukup RM100 terus daftar JAP, terus daftar Gold Accumulation Program. Ada ilmu, ada niat untuk simpan, teruskan. Jangan lambat bertindak. Baik, kita teruskan. Okey, ini saya share emas dan rumah. Ni saya ambil daripada buku Tuan Syawal. Nama dia buku 365 Nota Evergreen lah. Siapa yang belum ada buku, sorry lah, dia ganggu lah. So, boleh didapati di PG Mall. Okey, jadi tengok pada tahun 2000 harga sebuah rumah banyak RM35,000 bersama dengan skim emas. Okey, ini adalah poin kepada emas ni kalis inflasi. Sebab apa? Dengan emas yang sama, dengan gram yang sama, berat yang sama, mampu beli barang yang sama. Contoh, 10 tahun kemudian, tahun 2010, harga sebuah rumah iaitu RM150,000 bersama dengan sekilo emas. Nampak? Dia tetap sekilo, tetapi amount rumah tu yang berbeza. Okey, jadi tahun seterusnya, 5 tahun kemudian, tadi dah 10 tahun, 5 tahun baru, harga RM170,000. 5 tahun yang satu lagi, tahun 2020, harga rumah semakin naik iaitu RM250,000, tetapi kilo dia yang sama, itu sekilo. Tahun sekarang dah RM500,000, tahun yang akan datang RM1,000,000. Tahun akan datang, dah berjuta-juta. Jadi mulakan simpanan sekarang, matlamat kita, target matlamat, kita setkan tempoh, setkan berapa gram yang kita perlukan untuk capai matlamat. Itu poin yang kita sama-sama amalkan lah. Okay, tengok, yang ni adalah pengalaman saya sendirilah. Setiap matlamat tu berbeza-beza. Dia tiada salah, tiada betul. Cuma matlamat saya adalah jadi saya naklah PS4 kan. Saya nak PS5, tapi PS5 ni perlukan pre-order. Pre-order dia sangat lama lah. Dan ada casing dengan Sony lagi. Tapi jadi saya target PS4 terus. Saya beli PS4 tu dengan RM1. Dengan RM1 dah saya top up sikit lah duit saya beli controller, saya beli sebagainya. Jadi matlamat kita. Kita target satu matlamat, jadikan emas ni sebagai salah satu perantara untuk kita. Terima kasih. Allah, Sifu. Terima kasih Tuan Syawal. Saya nak belajar-belajar. Jadi itulah. Jadi maksudnya kita target apa matlamat kita. Macam saya, tapi jangan rasa saya tak ada simpanan lain. Ada. Saya ada lagi. Jadi maksudnya antara salah satu dah, bila saya dah cukup, terima kasih. Share. Okey, jadi sebab tu saya target PS4. PS4 lebih kurang dah 1,400. Satu dinar sekarang pun dah 1,100, 1,200. Kan? Jadi, saya tinggal hanya top up 200. Kalau saya simpan cash ni selalu terbang. Saya nak beli kublok, terbang dah duit simpanan saya. Saya nak beli beg baru, dah terbang. Saya nak beli baju baru, dah terbang dah duit. Jadi, dia adalah simpan paksa lupa. Jadi, saya simpan.
Dan saya, Alhamdulillah, rezeki saya dapatlah beli apa matlamat saya. Dan sekarang pun saya masih teruskan simpanan saya untuk matlamat saya tu. Itu dan saya doakan saya untuk saya kahwin, untuk sambung belajar dan sebagainya. Kita sama-sama. Okay? Dan Alhamdulillah, saya macam saya share awal tu adalah saya juga ada syarikat saya iaitu Batch Enterprise. Kalau dalam emas saya dikenali sebagai Batch Celik Emas. Tetapi kalau dalam syarikat saya ada di Batch Enterprise lah. Minum kopi Starbucks mampu takkan simpan emas betul. Starbucks pun dah RM20, RM30. Itu baru satu. Kalau 5 cawan dah 100. Itulah sebab saya kata kita ni sebenarnya mampu. Tetapi kita yang tak nak cari ilmu dan kita yang tak nak usaha. Dan kita tak nak bersabar. Benda kita nak bersabar. Tapi kenapa emas kita tak nak? Okay. Contohnya, macam saya cerita tadi pasal kamera. Kita mampulah untuk berlapar. Kita mampulah untuk beli kamera. Tapi kenapa hanya RM100? Kamera beratus-ratus, ada yang beribu. Kita mampu untuk kita kumpul. Tapi kenapa tak nak jadikan emas ni salah satu daripada simpanan kita? Sambil kita menyimpan. Itu lebih baik daripada kita beli kamera, kita tak menyimpan. Itu teori saya je lah. Jadi jangan rasa, suka hati lah duit saya ke duit Tuan Allah. Jadi janganlah. Itu teori saya sebab saya rasa macam tu. Sangat merugikan. Kita ada ilmu tapi kita tak bertindak. Jadi Alhamdulillah saya berada dalam grup Cikgu Mira dan di bawah penilaian mentor proven iaitu Mama, Aziz Hassan dan tim Amazing JA to the yang sangat bagus. Ada Cik Amir, ada Tuan Syawal, ada Kak Suma dan ada Mak Cik Pabli Gol dan macam-macam lagi. Dan sangat-sangat aktif. Dan itu sangat yang saya suka lah. Iaitu kita punya persekitaran yang positif. Dan Alhamdulillah inilah syarikat saya. Syarikat saya pun ada jual iaitu Bachelor DP Gmall. Adalah beberapa produk banyak yang sold out lah. Jadi hanya 4 saja yang masih ada dan Alhamdulillah insyaAllah saya akan renew stok saya lagi iaitu saya ada jual popcorn, keripik pisang dan sebagainya. Bolehlah PG Mall. PG Mall boleh tengok video-video di Amazing JA Telefake. Tuan Syawal ada share tentang kebaikan kelebihan PG Mall. Iaitu kita share link kedai orang beli. Kita dapat duit. Dan kita beli pun kita dapat cashback. Tanpa henti. Tu antara kelebihan lah. Dan ini adalah saya punya Instagram. Bolehlah follow. Kalau personal Instagram saya Abdullah Syuib lah. Abdullah Syuib 517. Gambar saya. Kalau syarikat saya, kalau emas, Batch Celik Emas. Kalau Batch itu Batch Enterprise lah. Walaupun dia sendu, tapi kalau anda semua follow, insyaAllah dah tak sendu. Jadi follow-follow. Dan ini adalah nombor telefon saya. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh je contact saya terus. Save nombor saya. Dan saya akan save. Saya pun nak belajar daripada anda semua. Boleh kita sama-sama belajar. Kita belajar ni dia tak terhenti. Tak berhenti masanya. Setiap masa tu belajar. Jadi janganlah rasa ya sekarang bukan di sekolah jadi tak payah belajar. Bukan. Setiap masa keadaan tu adalah kita belajar. Dan ni FB saya, ni FB page saya Batch Enterprise. Kalau FB biasa saya Abdullah Syuib lah. Muka saya juga. Dan sekarang saya tanya, what about you? Apakah anda semua? Adakah anda semua jelas dalam saya punya penerangan pada malam ini? Semangat, jelas, faham dan semangat untuk simpan emas? Macam mana? Sila komen. Kita komen-komen sikit. Sebab saya pun itu saja. Jelas faham, Alhamdulillah. Kalina. Alhamdulillah, Cik Amir. Tuan dan puan, apa sebab yang membuatkan seseorang itu tak ada minat nak menyimpan dan menabung emas? Apakah punca seseorang jadi lagu tu? Nak tahu apa pandangan tuan puan? Ini bagi cilik start tuan pada masih hidup pecah lagi ni. Dia kadang-kadang seseorang tu
dia pejam tu adalah sebab dia tidak berilmu. Dia bukan maksudnya tidak berilmu, dia berilmu. Tapi maksudnya dia tak nak tambah lagi ilmu dia tentang emas. Dia rasa emas ni tak menguntungkan. Dia rasa emas ni lambat untung. Penat lah baik saham lah, baik ni lah, baik laju sikit lah. Betul. Cuma jadikanlah salah satu emas ni sebagai satu simpanan. Siapa yang follow daripada awal, saya sangat tekankan wajib jadikan salah satu emas ni sebagai simpanan. Bukanlah semata-mata simpanan satu-satunya. Sebab apa? Boleh share video ni, tengoklah kembali kelas kita, share saya sebelum ni. Boleh dapat hidayah emas lagi tu. Betul. Boleh dapat hidayah lagi. Kita sama-sama doakan. Kita share lagi. Share tentang kebaikan emas, share tentang seminar setiap hari Jumaat. InsyaAllah makin lama dia sedarlah tentang kerugian dia tak simpan sekarang. Kerugian dia tak simpan sekarang. Orang semua dah berbelanja, orang semua dah mampu untuk bantu orang ramai, bayar zakat, bantu orang ramai lagi, orang yang lepas tu kita dapat lagi beli apa yang kita nak, kita bantu lagi keluarga, tak tinggalkan keluarga kita dalam kesusahan. Jadi itu antara dia. Emas ni memang sangat menarik. Siapa yang belum cuba. Betul saya kata. Mula-mula saya rasa macam saya kata kan, mula-mula saya simpan emas ni, saya rasa untuk orang kaya saja. Tahun 2015. Tapi bila saya dah mula menceburi dalam emas, saya dah ada di bawah tim yang sangat bagus. Tim Cikgu Mira, ejen fikir yang sangat besar. Banyak mentor-mentor yang sangat bagus. Mudah tercelik emas. Kita celik ni disebabkan kita tak nak tahu. Kita yang pejamkan mata. Contohnya kan kita tidur, lampu tu tutup, pejamlah mata kan. Jadi lampu dah cerah, torchlight depan mata, tapi kalau kita tutup mata juga tetap kita akan rasa gelap. Tapi apabila kita buka je mata, lampu yang ujung sana pun kita dah nampak cerah. Belum cerita emas lagi yang tak mula menyimpan tu. Dulu saya pun lambat menyimpan. Tapi bila dapat manfaat emas, rasa rugi mula lambat. Betul. Siti Zarina Nasir, terima kasih atas perkongsian hebat ni. Saya betul terbuka hati sebab sebelum ni tiada ilmu tersimpan emas. Rasa macam lambat mula tapi lagi misal kalau tak betul. Jangan risau. Bagus rasa untuk lambat mula tu bagus, cuma bukanlah satu kegagalan. Betul. Misal kalau kita dah tahu tapi kita tak mula-mula. Kalau siapa yang nak bertanya, boleh je cek nombor saya. Kita borak-borak di luar, kita jumpa dan sebagainya, boleh je. Saya pun nak belajar kita kongsi ni. Siapa yang belum simpan emas, boleh contact saya guide. Saya bantu di simpan emas. Pendaftaran percuma saja. Ilmu pun saya bagi saja, insyaAllah. Ilmu pun ilmu Allah SWT. Jadi saya kongsi saja. Dan setiap hari Jumaat pun ilmu free. Tak perlu bayar. Kadang seminar, saya pernah join seminar ni, kena bayar RM100, kena bayar RM1,000, RM2,000, RM3,000. Seminar tu kita bayar sanggup, percuma takkanlah kita tak sanggup kan. Sebab tu saya suka tunggu diskaun Mama Gold. Okey, jadi insyaAllah jelas semua. Siapa yang belum simpan emas, dah simpan. Siapa yang dah simpan, terus tak simpan. Siapa yang tu boleh save nombor. Lepas mesej saya akan save nombor anda. Dependent. Thanks for, terima kasih semua. Kalau ada persoalan boleh tanya. Okay, jadi alhamdulillah kita dah sampai. Kalau ada persoalan boleh je tanya, kita ada masa lagi. Kalau tak ada saya serahkanlah kembali. Terima kasih semua yang sokong, share lagi, perbanyakkan share. Semoga bermanfaat. Maaf salah silap sekiranya ada kekurangan terkasar. Kalau nak tanya boleh contact saya, boleh share nombor saya. Jumpa bila-bila je boleh, tak ada masalah. Saya suka untuk berkongsi. Saya suka untuk berkongsi. Terima kasih, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih kerana support. InsyaAllah saya serahkan semula ke Cikgu Mira, insyaAllah.
Okey, terima kasih Tuan Abdullah atas perkongsian yang sangat menarik dan juga bersemangat sebentar tadi. Okey, saya rasa walaupun dalam masa lebih kurang 1 jam dan ada gangguan sedikit, tapi rasanya kita dapat banyak ilmu malam ni kan. Padat dan juga jelas pandangan Tuan Abdullah bagi malam ni. Okey. Untuk sahabat, untuk tuan-tuan dan perempuan yang baru nak mula simpan emas, boleh terus hubungi Tuan Abdullah. Nombor telefon ada tertera tu. Saya yakin Tuan Abdullah akan guide anda, akan bantu anda sehabis baik. Right. Okey, seterusnya sekejap terima kasih atas perkongsian. Okey. Dah beli pendant. AB dah beli pendant. Alhamdulillah. Right. Okey, seterusnya kita akan masuk pada fire sale. Okey. Okey, kita akan masuk pada fire sale Okey, khas sempena mega seminar malam ni, okey, kita ada promosi dealership dan juga a la carte. Okey. Okey, slide seterusnya. Okey. Right. Dalam Public Gold ni ada dua level dealer yang kita boleh beli, iaitu normal dealer dan juga priority dealer. Okey, kita tengok macam mana nak jadi normal dealer ni. Okey. Untuk promosi sekejap tak nampak. Okey, promosi ni khas sempena mega seminar Amazing G24K dan juga sempena 15 anniversary, ulang tahun ke-15 Public Gold, PG15 dah 15 tahun Okey, macam mana nak jadi dealer? Okey, cara yang pertama ialah dengan belian gold bar bunga emas. Okey, gold bar bunga emas. Okey, untuk normal dealer kita perlu beli 30 gram bunga emas. Okey, dan juga untuk priority dealer kita perlu beli 50 gram bunga emas. Okey, untuk Dina pula. Okey, kalau tak minat bunga emas, nak Dina, okey, boleh, tak ada masalah. Okey, untuk Dina, untuk merayakan anda jadi normal dealer, kena beli 5 Dina, okey, 5 Dina. Dan juga kalau nak jadi priority dealer, kena beli 10 Dina. Okey. Dan okey, untuk bunga emas dan juga Dina ni boleh EPP 10 maksudnya boleh bayar 10 kali. Kita lock harga hari ni dan kita bayar selama 10 bulan ikut jadual yang ditetapkan tu, ikut harga yang kita lock hari ni. Andai kata dalam masa 10 bulan tu ada harga naik atau turun, kita tetap ikut harga yang kita lock hari ni. Okey. Okey, dan cara yang ketiga dengan belian gap. Okey, kalau gap ni tak boleh EPP. Okey, gap ni kena full payment terus lah. Untuk normal dealer kalau gap kena beli 5,000, minimum 5,000, dan untuk priority dealer kena beli 10,000. Okey. Dan okey, satu syarat penting untuk jadi dealer ni, bukan belian ni sahaja, kena beli well card sekali. Okey, kena beli well card. Well card ni berharga RM200. Okey, well card ni apa? Well card ni ialah gold bar 0.5 gram. Okey, dan dekat kad tu nanti akan ada nama kita dan juga nama dan juga title dealer kita. Okey. Seterusnya. Okey, kalau tak nak gold bar, tak nak Dina, tak nak gap. Okey, ada juga cara lain untuk jadi dealer. Okey, dengan belian PG Jewel iaitu barang kemas. Barang kemas. Untuk normal dealer boleh beli barang kemas bernilai RM2,500 minimum. Okey. Minimum RM2,500. Okey. Lebih tak apa, tak ada masalah. Okey. Atau kalau nak jadi priority dealer, kena beli barang kemas minimum RM5,000. Untuk belian PGO ni boleh EPP 6. Okey, boleh bayar 6 kali. Okey, sama juga kena ada well card. Okey, kena beli well card. Okay, next. Okay, ini promosi istimewa. Okay, untuk ni kita apa ni? Kalau ada modal untuk beli sekilo kalau ada modal untuk beli sekilo, tak mustahil tau, ramai tau yang mampu beli sekilo tau sebenarnya. Okay,
beli sekilo, gold bar sekilo dapat free 5 gram bunga emas. Okay. Beli sekilo gold bar dapat free 5 gram bunga emas. Okay. Untuk ni pun boleh EPP 10. Boleh bayar 10 kali. Okay. Okey, tambahan untuk 1 dinar ke atas, 1 dinar pun boleh EPP 10. 1 dinar pun boleh EPP 10. Kalau ada yang tak faham, boleh rujuk Tuan Abdullah, boleh rujuk saya ataupun boleh rujuk introducer masing-masing. Ya. Right. Kalau kepada tuan-puan yang baru nak simpan emas ataupun memang dah simpan emas tapi masih lagi pelanggan biasa, saya galakkan anda untuk upgrade jadi dealer sebab apa tak rugi tau. Bila jadi dealer ni kita beli emas 30 gram dah, contoh nama dealer 30 gram. Emas tu kita dapat dan title dealer pun kita dapat. Emas dapat. Kiranya jadi dealer ni free je sebenarnya. Beli 30 gram tu syarat sahaja. Title dealer kita dapat. Emas tu kita punya. Okey, lagi satu. Kelebihan jadi dealer ni banyak. Boleh rujuk introducer masing-masing. Rujuk saya pun boleh. Okey. Channel Telegram Tuan Abdullah pun ada, boleh tengok sana. Okey. Dan yang lagi penting, kalau anda join team Amazing JE24K, banyak sangat kelebihan dia. Okey, kita ada support group. Kita ada group Telegram ada, group WhatsApp ada, dan kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang sahabat-sahabat dealer yang sangat positif. Okey. Selain tu kita akan ada weekly meeting iaitu setiap hari Selasa. Okey. Untuk tambah ilmu lah. Okay, weekly meeting dan juga seminar setiap hari Jumaat ni. Okay, dan ada juga lagi personal coaching, ada group coaching, ada. Nak tahu kena join Team Amazing JE24. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada lucky draw. Okay, dalam pada tu teruskan share, teruskan tag rakan-rakan anda dan nak lucky draw dah ni. Teruskan share lagi, share, tag dan komen. Okey, kita akan mulakan sesi lucky draw. Dah sedia? Sedia semua? Siapa nak? Siapa nak hadiah percuma? Say I. Okey, komen I. Komen I. Siapa nak? Saya nak. Cakap saya nak pun boleh. Okey, siapa nak menang draw? Cepat komen. Saya nak. Komen nak. Korang ke nak? Siapa lagi nak lucky draw? Tuan Nazrul pun nak. Tuan Zaini. Puan Zaini. Fazila Leman nak. Baru 4 orang. Siapa lagi? Syuib. Saya nak. Lagi. Komen. Okay, Syam. Sungai Tani tadi. Nurhalija. Nak. Siti Zarina Nasir pun nak. Quick Siu Chow. Saya nak. Okay. Okay, boleh kita mula countdown sekarang? Boleh kita start lucky draw kita? Kita tengok siapa yang bertuah malam ini. Okay, Nurul Farahin Said pun nak. Mestilah nak kan? Okay, dah ada pemenang. Pemenang lucky draw kita iaitu Syam SP. Ni yang Syam SP ni dari Sungai Petani tadi rasanya kan? Betul tak? Okay, pemenang kita. Tanya Syam SP. Tanya. Okey. Nanti sekejap Alhamdulillah, Tanya. Okey tuan, nanti boleh kontak Tuan Abdullah untuk claim hadiah. Ya, Tuan Syam. Nanti kontak Tuan Abdullah untuk claim hadiah. Nanti inilah tim akan uruskan ya. Alright, Tanya. Ada lagi tak lucky draw? Ada lagi tak? Satu je? Satu je rezeki kita malam ni. Okey, tak apa. Okey, Tanya, Tuan Syam.
Okey, sekali lagi saya nak ingatkan untuk semua jangan lupa untuk share, untuk kongsikan tu post Facebook anda tentang ilmu faedah yang anda dapat daripada seminar malam ni. Okey, beserta dengan hashtag Amazing JE24K dan hashtag Seminar Tim Cikgu Mira. Dia dua hashtag share 5 faedah anda dapat. Lepas tu letakkan sekali Amazing JE24K dan hashtag Seminar Tim Cikgu Mira. Terima kasih semua. Tanya Syam. Okey. Sampai sini rasanya sampai di sini saja mega seminar kita pada malam ni. Okay, masih lagi ada ucapan tanya. Saya doakan kepada yang tak dapat ni yang kita malam ni, insyaAllah ada rezeki minggu depan dapat lucky draw. Jangan putus asa, jangan bersedih sebab setiap hari Jumaat kita ada, setiap minggu kita ada seminar. Teruskan setia live FB dan juga YouTube Amazing JE24K. Okay? Sampai di sini saja seminar kita pada malam ini. Terima kasih semua. Tanya sekali lagi kepada yang menang lucky draw. Okey, kita akan jumpa lagi minggu depan di FB dan juga YouTube Amazing JE24K. Okey. Salam kemaafan daripada saya. Anda ada salah silap. Okey, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua.